Huh, banyak perkara yang orang kaitkan. Season 80-81. Tapi itulah, history is history. Apa yang berlaku, apa yang jadi sebaliknya. Tapi sebelum tu, untuk bercakap soal Man City berdepan dengan Aston Villa. Aku rasa sebelum ni kita dalam IG Live, Faiz, kita pernah borak pasal benda ni juga. Tapi Ram, untuk engkau, Man City lawan Aston Villa, dengan bila Kevin De Bruyne dah start celebrate macam ni, benda-benda tu pun kena ambil kira juga. Dia punya saka Haaland tu mungkin dah sampai kat City. Tapi untuk kau, City lawan Aston Villa this weekend? Susah untuk aku nampak Aston Villa mengecewakan City. Mengecewakan tak pedulilah seri atau menang. Tapi aku rasa susah. Walaupun City ada masalah sikit di barisan pertahanan dengan ketiadaan Ruben Dias, salah seorangnya, aku tak rasa itu akan jadi isu besar untuk City mengutip mata penuh sekaligus menjulang trofi Liga Perdana Inggeris pada hujung musim. Ayat skrip tu aku bagi tu. Dia juga memeningkan produser-produser Premier League kita. Mana satu nak fokus ni lawanan Liverpool. Even penganjur pun pun tengah sama. pening, pecah dua tim nanti. Trofi ni nak bawa ke mana ni? Nasib baik dekat. Satu pergi Anfield, satu pergi Etihad. Jadi, betul lah. Dan aku dah terbaca semalam bahawa Aston Villa tak pernah menang dengan Manchester City dah 9 tahun dah. Lama. Lepas tu aku dah cakap masa kat IG Live, ada banyak orang yang main argument bahawa mungkin Coutinho, ini masa tepat untuk Coutinho dan juga Gerrard tolong Liverpool. Tapi dia orang lupa di Aston Villa juga ada Ashley Young. Dan Tuan Zebi. Tuan Zebi dekat Napoli. Dia dah pergi Napoli, yes. Last time. Jadi, ya. Ini perlawanan yang sangat menarik lah. Aku rasa kita tak pernah dapat final day yang macam Betul ni. lah. Dah 10 tahun. Semenjak Aguero. Yes, Bukan semenjak Aguero, semenjak Aguero banyak. Aguero. Yang dapat statue Toni Kroos tu. Aguero yang skor, Toni Kroos dapat statue. Bayangkan. Tapi aku boleh faham naratif bila bercakap soal kemampuan Aston Villa tu sendiri boleh juga mengecewakan Man City. Aku boleh faham juga bila kau cakap tadi tentang rekod statistik melibatkan pertemuan dua pasukan, dah lama dah City tak tewas di tangan Aston Villa, dah bertahun dah. Tapi again, kalau ada possibility untuk Aston Villa lakukan sesuatu, aku rasa tumpuan terarah kepada dua nama kot, selain daripada Coutinho. Ollie Watkins dan juga Danny Ings. Yeah. Kenapa aku cakap macam tu? Dalam situasi Ruben Dias pun belum tentu main, tak ada dah, aku rasa dia tak ada. Aku tak ada. John Stones kemungkinan main 50-50. Dan hari itu aku ada cakap sebelum ni, minggu lepas aku ada cakap aku ada masalah kalau City menggunakan kudarat Fernandinho sebagai centre back. So sebab tu aku cakap dua orang player yang mungkin boleh mengecewakan City bukan datang daripada Coutinho. Kalau bukan daripada Coutinho bukan tapi kalau bukan daripada Coutinho, dia akan datang daripada dua orang ni, Ollie Watkins dan juga Danny Ings. Possible. Cuma macam aku cakap tadi, katalah kalau kita ingat yang game City draw lawan West Ham 2-2 tu, Fernandinho ada buat beberapa mistake. Dia orang ketinggalan 2 gol, tapi sebab kualiti yang City ada dengan pengurus dia Pep Guardiola, Tak panik tak panik dan dia orang still maintain dia orang punya composure, ketenangan taktikal tu, main corak-corak permainan yang sama. Senang-senang dapat 2 gol, sepatutnya menang game tu 3-2 penalti kalau Mahrez score. Jadi aku still rasa susah untuk berlaku kejutan pada hari terakhir EPL ni. Faiz? Mereka juga nak bagi send off lah kepada dua pemain, seorang kapten dan seorang kapten ketiga pasukan, iaitu Fernandinho dan juga Ilkay Gundogan yang ini mungkin adalah tahun terakhir mereka bersama-sama dengan City kan. Ramai orang cakap yang City motivation mereka untuk Premier League ni tak besar lah sebab tidak tahu menang. Aku tak rasa macam tu. Aku tak rasa Pep Guardiola dah berulang kali cakap bahawa Premier League adalah the utmost priority. Priority bukan Champions League. Bukan dia nak bagi alasan sebab dia tak menang Champions League, sebab ialah main 38 perlawanan. Kalau dapat menjuarai, dapat come out as a first team, itulah a huge satisfaction kan. Dan sekali lagi dalam Premier League kita tidak boleh berkata tidak, kerana sentiasa ada kemungkinan, dan Aston Villa pun pasukan yang berkeupayaan. Cuma mungkin tak ada konsistensi, tapi dalam one-off game apa-apa saja boleh berlaku. Tapi aku setuju dengan Karam, kualiti yang ada pada City ni membuatkan kita rasa macam nasib tu terletak di tangan City dan bukannya di tangan orang-orang lain, dan bukannya di tangan pasukan-pasukan lain. Hujung minggu ni Liverpool juga akan menghitung nasib sama ada
mereka yang pintas City last minute ataupun menjadi perkara kebiasaan City kat situ juga dalam beberapa minggu ni. Okey. Untuk Liverpool lawan Wolves, aku nak sentuh perlawanan tempoh hari lawan dengan Southampton. Basically final untuk Ralph Hasenhüttl lah sebenarnya. Okey. Dan perlawanan tu kalau dulu orang pernah cakap orang perlukan luck dalam bola sepak. Ya, itu Liverpool di season pun ada beberapa elemen. City juga dalam season ni ada beberapa elemen. Basically di season perebutan dua pasukan ni untuk title EPL, dia aku rasa percentage dalam luck tu lebih tinggi berbanding season-season sebelum ni. Sebab dia dalam banyak situasi tiba-tiba contohlah Liverpool tak control game ni tapi bukan tak control. Liverpool all the way control game. Tapi Liverpool macam susah sangat nak tebuk. Tapi last kali contoh lawan Spurs dapat juga 1 point. Dia flat masuk pula tu. Suggest. Sama juga macam City. City lawan West Ham, kita tengok the first half City akan bottle lead sebenarnya. Even takkan ada 1 point pun bawa balik. Tapi still sama juga, draw juga game tu. So untuk Liverpool, sebelum nak bercakap tentang perlawanan lumpur Wolves nanti, aku nak tanya korang satu pendapat. Dulu orang pernah cakap pernah ada satu macam comparison between Trent Alexander-Arnold dengan Aaron Wan-Bissaka, dan benda tu tak relevan at all sebenarnya sekarang. At the time dia macam sangat logical. At that time yes. Tapi orang kat Malawi dia susah. Kalau kau cakap tahun 2018 nanti dia kata sampai sekarang kau fikir macam tu. Sebab tu dia orang cut video aku yang bila aku cakap pasal Ronaldo masa awal musim tu, dia orang cut, dia orang letak kat TikTok sekarang. Ya ke, ada ke? At the time Relevan, yalah, benda progress kan. Tapi itu cerita lain lah. Okay, tak apa. Malawi punya hal lain. Kita lupakan cerita, kita lupakan perbandingan Wan-Bissaka dengan Trent Alexander-Arnold. Kita ambil currently memang tak relevan. Okay? Tapi Trent Alexander-Arnold adakah bermain dengan baik sewaktu lawan Chelsea hari itu? Personally aku rasa tidak. Dia bernasib baik Marcos Alonso yang bermain di belah kiri Chelsea tu. Kalau mungkin Ben Chilwell, mungkin dia ada masalah. Alonso tidak menggunakan apa-apa sprint. Dia tak ada sprint. Dia tak ada istilah sprint dalam kehidupan dia. Dia sebenarnya juggling dengan jogging sama je laju dia macam tu juga Marcos Alonso. So tapi bukan kita pada aku bukan Trent Alexander-Arnold memang dia kelemahan dia ialah defensively kot pada aku okey, lah. setiap player ada kelemahan. Poin aku buka cerita ni, dia boleh jadi benda tu yang mainkan peranan dalam beberapa hari penentuan untuk Liverpool di season. Kita tolak tepi cerita Champions League dulu, tu final nanti kemudian kita cerita. Kita nak cerita tentang sekarang ni. Kenapa aku cakap pasal benda ni? Situasi yang menarik, banyak Trent Alexander-Arnold lebih ke tengah dengan role lebih di bahagian tengah, menampakkan Lompong di belah kanan. Dan benda tu mungkin kita tahu Wolves ni pasukan yang macam mana kan? Sebenarnya blueprint ataupun template macam mana untuk lawan dengan Liverpool ni, Antonio Conte dah bagi presentation dah 3 minggu lepas. Ini adalah cara macam mana nak lawan dengan Liverpool. Tengok macam mana Harry Kane dapat bola masa first half tak sampai 15 kali, tapi sangat efektif. One of the best Spurs player on the pitch. Macam mana Son Heung-min exploit space belakang Trent. Ya, sehingga kan Trent pun tak boleh nak advance macam mana dia selalu advance, tak boleh nak pin side back pasukan Spurs macam mana dia selalu buat kan. Jadi blueprint dia dari sana. Sama ada Trent Alexander-Arnold is a world class right back. World class right back. Tapi sentiasa akan ada debate bahawa dia ni defensively is he good enough? Kan, adakah dia memang dilindungi sepenuhnya oleh ketiga-tiga Konate, Van Dijk dan juga Alisson? Jadi kita tak tahu macam mana kan, sampai hari itu kita diingatkan semula cara untuk lawan dengan back four pasukan Liverpool. Dan mereka hanya boleh menjaringkan 1 gol dalam perlawanan itu, dan mereka juga hanya boleh menjaringkan tak ada gol lawan dengan Chelsea sepanjang 120 minit perlawanan kan, tak ada gol lawan dengan Chelsea. Jadi ada cara dia untuk bermain, dan juga Wolves, setup Wolves musim ni kebetulan lebih kurang dengan Spurs. Jadi kalau Wolves nak dapatkan apa-apa dalam perlawanan ini, pada aku dia hanya perlu tengok apa yang Spurs buat pada hari Dia jadi irony sikit untuk this weekend punya game. Okey, Man City jumpa Aston Villa. Liverpool jumpa Wolves. Kita bercakap soal Aston Villa rekod tak berapa baik dalam 6-7 game ni. Dan kali terakhir Wolves menang dalam EPL awal bulan 4 itu lawan Aston Villa. So dia berkait sebenarnya 4 pasukan ni. Dia ada kesinambungan, ada konti dia sebenarnya dalam between 4 pasukan ni. Cuma aku nak sentuh sekarang ni.
Itu satu perkara. Mungkin okeylah, Jurgen Klopp is a great manager sebenarnya. For now dia memang, bagi aku kena admit dia adalah one of the great manager in the, especially dalam modern football. Kita kena admit benda tu. Dan dia mesti akan aware dengan apa yang ada dalam team dia. Dia well aware benda tu. Tapi persoalan lain di barisan depan. Kita tahu Liverpool punya barisan depan tak ada masalah. Reliability on Mo Salah sebelum ni ataupun yang banyak orang katakan terpanjang mungkin 2 season lepas, dalam the last 2 months mungkin nama Luis Diaz lebih banyak disebutkan. Dan kita nampak kebarangkalian tu tinggi, percentage tu lebih tinggi berbanding sebelum-sebelum ni melawan Chelsea, iaitu betapa banyak Luis Diaz sebelum dikeluarkan, berapa banyak dia main, berapa banyak dia create chances, open spaces semua. Sehingga menampakkan Diogo Jota pun sampai dia macam ada hilang arah sikit. Ini bukan personal lah. Ini memang apa yang aku nampak. So, mengenangkan kau ada perlawanan besar juga next week, siapa front three yang Klopp akan turunkan this weekend? Kau perlukan gol, kau perlukan kemenangan. Aku rasa Klopp memang akan kena turunkan Salah, Mane. Yang ketiga tu yang dia ada option lain. Luis Diaz ataupun Jota? Pada aku Salah, Mane, Luis Diaz. Okey. Aku ada sebut hari tu. Kalau Luis Diaz datang bukan Januari, dia datang Awal season. Dia adalah calon untuk aku, calon the best Premier League player. Yes. Sebab sekarang ni Liverpool bergerak sebagai satu unit. Mungkin kebergantungan kepada satu pemain tu semua pasukan pun ada, tetapi dia tak berat sangat kepada seseorang individu dalam pasukan. Tetapi cara Luis Diaz carry team sepanjang 2-3 bulan lepas ni adalah sangat luar biasa. Dan untuk aku bukan peminat Liverpool yang luar hanya menonton setiap perlawanan Liverpool pada musim ini. Aku rasa kalau tak ada Luis Diaz, mereka akan ada satu masalah yang agak besar. Dan aku setuju dengan Faiz sebab ada 3-4 game stretch tu, yang stretch 3-4 game tu yang aku rasa Luis Diaz yang betul-betul menyelamatkan Liverpool. Puncak dia tahu di mana? Di El Madrigal masa lawan Villarreal. Dan itu yang buatkan aku confirm yang kata sekarang ni Liverpool dah ada yang carry team sekarang ni bukan lagi Salah dan juga Mane, tetapi this player. Dan sekarang Liverpool pun aku rasa dah hampirlah menyerupai City sebab kalau tadi kita cakap City kalau dia tukar mana-mana player pun still tim tu bergerak sebegitu rupa. Kalau kita tengok game lawan Southampton sebelum ni yang Liverpool main 9 changes, 9 pertukaran. Tapi Liverpool main macam the system is there. So aku rasa benda tu bagus. Akan bagi cabaran kepada City. So Liverpool dengan City, kalau kedua-dua manager kekal, player-player kekal, aku rasa dalam 2-3 tahun lagi masih lagi dua pasukan yang akan berebut takhta EPL lah. Sebab ada pendapat yang mengatakan kehadiran Luis Diaz tu membuatkan Jota punya perkembangan di Liverpool tu terbatas. Dia macam ni. Aku tak rasa itu jadi satu masalah untuk pasukan. Itu akan jadi satu cabaran untuk Jota sendiri. Yes. Kena ingat, sebelum Luis Diaz, Jota masuk, ia jadi cabaran untuk Firmino. Betul. Ia jadi cabaran untuk Firmino kan. Sekarang ni untuk jadi a top team, perkembangan sendiri itu adalah tanggungjawab sendirilah aku rasa. Real Madrid boleh jadi top team, menang La Liga dan dapat masuk final Champions League. Dia orang tak kisah apa perasaan Luka Jovic, dia orang tak kisah apa perasaan Gareth Bale, dia orang tak kisah pun apa perasaan Eden Hazard. Kenapa perlu Klopp kisah apa perasaan orang pemain ni kalau nak main just perform. Macam cakap the system is there. We have a system for you. Just fit in. Do whatever you have to do to fit in. Dan jadi kenapa kita nak kenapa aku tak tahu kalau peminat Liverpool akan rasa sedikit kesal dengan perkembangan Jota. Aku tak tahu kenapa. Sekarang ni masih lagi ada 3 front three yang sangat reliable. Reliability rate mereka sangat tinggi. Kenapa kita nak risau pasal benda lain? Dan aku tak rasa benda ni isu sebab kalau aku jadi Klopp, aku happy. Aku ada Diaz, aku ada Firmino, aku ada Jota. Aku ada 3 pemain yang aku boleh guna bila-bila masa mengikut kesesuaian keadaan. Minamino seorang lagi. Minamino. So, tak basically ada Liverpool ada 6 orang pemain untuk fill up dalam 3 kosong slot tu. Okey? Tapi bagi aku tak ada siapa pun boleh gantikan Fabinho as a defensive midfield yang terbaik kat dalam squad Liverpool sekarang. Itu mungkin jadi satu masalah besar untuk Liverpool tu. Kau jangan cakap Mamat yang sebut botak pelat tadi Tak, sebab dia main position lain, dia tak main defensive midfield.
Aku rasa Thiago Alcantara macam okey sikit. Ya, Thiago Alcantara boleh main number 6. Season ni aku rasa dia lebih better daripada last season. Aku rasa dia kalau Jordan Henderson tak ada, aku rasa dia yang jadi glue, dia yang jadi engine room untuk gerakkan Dia Liverpool sangat tu. susah untuk pemain yang sekarang ni nearing 30. Kita nak panggil dia sebagai the most improved player. Tapi aku boleh panggil Thiago sebagai salah satu pemain the most improved player in the Premier League. Tahu kenapa? Sebab cara dia press. Dia sekolah di La Masia. Ya. Lepas tu main di Bayern, main dengan Pep Guardiola. Okey, dia dah belajar pressing cara Pep Guardiola, tapi pressing Guardiola dengan pressing Klopp adalah berbeza. Kita nampak dia sangat struggle di musim pertama dia. Tapi musim ni cara dia press itu sangat impresif bagi aku. Ya, kalau tak ada Fabinho masih lagi ada Thiago dan juga ada Naby Keita juga, walaupun Naby Keita banyak bermain di posisi nombor 8 dan aku percaya dia boleh bermain nombor 6 juga. So, ini kita kena ingat Liverpool adalah pasukan yang main every possible match this season. Yes. Tak silap aku Aku rasa 66. benda tu paling gila lah. Aku rasa sebenarnya. 66. City main 64. 63. 63. Dia skip satu Gila. game kan. Dia skip final dia semua. Final League Cup, final FA Cup, final Champions League. Ini satu perkara yang gila. Dan untuk squad Liverpool kita tak boleh consider squad yang besar. It's squad the slim squad. Dan cara Squad dia lebih kecil daripada squad Man City. Ya. Betul. Dan cara dia manage tu Okey, kau cakap pasal Incredible. cara manage tu. Yang ini aku nak tekankan kalau bukan peminat Liverpool juga, tapi bila aku tengok ada a few games yang aku tengok Liverpool struggle in that game, susah nak ketinggalan ke ataupun 0-0. Substitution yang Klopp buat, aku tak ingat satu match tu dia masukkan Jordan Henderson. Aku tak ingat either Champions League ataupun League, aku tak ingat lawan mana. Game tu Liverpool tak boleh main, tak boleh pegang bola. Minit 60 ke 65 dia masuk Jordan Henderson terus jadi macam biasa. Ya. Contoh terbaik dalam Villarreal second leg. Yes, yang dimasukkan. Dia cuma perlu masukkan Luis Diaz dalam second half terus game jadi lain. First half tu memang tak ada jadi satu apa pun. perlawanan Premier League masukkan Divock Origi. Ya, dan bila Klopp mampu buat macam ni, kata Divock Origi berapa banyak minit sangat dia dapat main. So kalau aku Origi, Klopp masukkan aku change the game. Feel good factor untuk semua pemain, tak, aku still part of the team walaupun aku kurang main. Itu antara Kelebihannya. Meremang berdua sama aku. Tak tahu dah sejuk ke sebab Klopp terror ke, aku tak tahu. Bukan menafikan, aku admit Liverpool adalah pasukan dalam tempoh terbaik dalam tempoh maybe 20-30 tahun yang dia orang ada sekarang ni. Tapi dengan situasi sekarang between dia dengan Man City, aku rasa City yang akan dulang Premier League. The next possible trophy untuk Liverpool bagi aku kemungkinan besar is Champions League, not Premier League. Untuk korang, short and sweet. Semua benda boleh terjadi di hari terakhir Premier League. Kita dah belajar 10 tahun lepas. Okay. Ini dah syllabus yang sama. Kita nak kena ulang kaji sekali lagi. Okay. Tapi personally aku pun rasa Manchester City. Kau? Untuk EPL aku terpaksa pilih City lah. Sorry ya Liverpool, aku terpaksa pilih City lah. Tak apa. Sorry juga. Kalau kena petik kat TikTok kan telan je lah. Apa susah.